Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan juga selamat berhari raya. Kita ucapkan terima kasih atas kesudian dan kesetiaan anda meluangkan masa dan juga cuti perayaan, musim perayaan ini bersama keluarga untuk menonton kami di saluran TV1 dan juga Berita RTM. Seperti kebiasaan bicara naratif edisi Hari Raya Aidilfitri ini kita bawakan bersama dengan anda. Kita menukilkan dan juga memberikan gambaran berkenaan topik yang cukup dekat di hati masyarakat Malaysia. Bukan saja ia berlanjutan dan juga berkolerasi daripada tema musim perayaan ataupun Hari Raya Aidilfitri, tetapi juga bagaimana perpaduan itu boleh diterjemahkan dalam kehidupan kita bermasyarakat dan juga set tingkah laku masyarakat Malaysia. Jadi kebersamaan masyarakat madani. Idea masyarakat madani itu yang digagaskan di bawah lembayung Kerajaan Perpaduan sudah pastinya tepat dan juga sesuai dengan apa yang kita rangka, iaitu perpaduan, proses penyatupaduan dan pengintegrasian masyarakat yang mengambil tempoh mungkin dalam tempoh yang panjang, tetapi itulah sebenarnya proses perpaduan yang kita namakan sebagai perpaduan dalam kerangka dan juga acuan Malaysia. Malam ini saya amat bersahati dalam musim perayaan ini. Terima kasih kita mengucapkan kepada Profesor Datuk Dr. Madeline Burma, Fellow Kehormat Institut Masa Depan Malaysia MASA. Apa khabar Prof Datuk? Khabar baik, terima kasih. Macam mana perayaan? Selamat Hari Raya Datuk. Raya sangat saya ni. Raya Sakan ke tahun ni? Sakan. Dapat banyak jemputan ya. Alhamdulillah. Banyak, ya. Terima kasih Prof Datuk meluangkan masa bersama dengan kami dan juga seringkali berulang bersama kami di Bicara Naratif. Juga Profesor Madya Teknologis Dr. Jessica Ong Hai Liao yang juga merupakan pensyarah dan juga dari Fakulti Pengajian dan Pengurusan Pertanian Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Apa khabar Prof? Baik, terima kasih RTM. Selamat Berhari Raya. Ya, memang raya pun. Raya bersama. Terima kasih Prof bersama dengan kami meluangkan masa. Prof Datuk, kita bercakap tentang perpaduan ya. Kalau dikatakan dalam bahasa yang mudahlah, ada yang berlelukon berjenaka di kerangka Malaysia ini, dua perkara yang boleh menyatupadukan masyarakat. Pertama, sukan. Yang kedua, rumah terbuka. Rumah terbuka itu tepat dan kena pada waktu musim perayaannya. Jadi, apakah tepat untuk kita mengatakan bahawasanya perayaan ini satu elemen yang dilihat mungkin sebagai elemen ritual, tetapi sebenarnya lebih besar kerangkanya untuk menyatupadukan seluruh rakyat Malaysia. Okey, terima kasih Mail. Saya dalam mood gembira ni sebab bergaya ya. Sebab masa bulan Ramadan pun saya dah berapa kali saya semua saya pergi cuma pagi tu je apa yang you all bangun sahur. pagi sahur saya tak pergi. Kalau sungkir, kami orang Sarawak pergi sungkir. Orang lain tak sungkir, saya bersungkir. Okey, Moreh pun saya pergi. Bayangkan Moreh pukul 11 macam tu. Okey, apa yang saya nak kaitkan di sini ialah konsep yang bagaimana kita perlu menghormati, kita perlu menghargai, dan tadi disebut perayaan dan juga sports sebenarnya yang menyatukan kita sebenarnya makan sebenarnya. Yang menyebabkan antara punca lah selain daripada perayaan itu ialah sebenarnya ialah kita ada kebersamaan kita ya. Sebab saya membesar dalam kampung kami ni. Bila sebut kampung tu bukannya kampung seperti yang kita bayangkan. Macam kalau di Semenanjung, bila kampung tu kampung Melayu. Saya ada kampung Siul Kandis, di situ ada orang Melayu, ada orang Iban dan sebagainya. Jadi ini adalah sebahagian daripada kehidupan kita ya. So jadi tadi disebut tentang rumah terbuka. Konsep itu agak bagi saya tak berapa seronok sangat. Klise mungkin? Klise satu. Dan dia sudah diambil alih oleh pemerintah untuk dijadikan sebagai macam kita ada event yang kata kita buat rumah terbuka. Yang seronoknya sebenarnya kita dengan neighbor kita dengan rakan-rakan, itu yang sebenarnya kita pergi ziarah menziarahi. Tak payah tunggu rumah terbuka kata kawan. Tapi hari raya tu ke, hari Christmas ke, hari gawai ke dan sebagainya tu sebenarnya it is always satu keadaan yang mana kita memang sentiasa kata orang membuka pintu kita untuk rakan kita datang dan kita juga pergi melawat. Prof Datuk menyentuh berkenaan Sabah dan juga Sarawak. Mungkin agak berbeza sedikit kalau kita buat perbandingannya kerana di Semenanjung demografi di Sabah dan juga Sarawak itu berbeza. Jadi mungkin di Sarawak itu pengamalan pembudayaan kebersamaan perpaduan itu sudah lama. Kerana boleh kita katakan tidak ada yang membentuk majoriti kaum dalam satu nisbah yang cukup besar. Jadi penerimaan itu sudah lama dalam masyarakat di Sarawak. Jadi apakah sebenarnya penerimaan itu penting dalam unsur-unsur untuk kita mengharmonikan sesuatu kawasan dan demografi? Sangat penting ya. Sebab apatah lagi dulu sebab masa saya membesar saya di Sarawak, saya seolah-olah macam apa orang kata you take it for granted. Sebab kita hanya melihat itu sebahagian daripada kehidupan kita.
kita. Tapi bila saya sampai ke Semenanjung, apabila saya masuk di universiti dan sebagainya, itu pertama sekali saya didedahkan dengan saya di kantin universiti, satu meja meja tu dipenuhi oleh orang Melayu, yang satu India, yang itu Cina. Itu dah generasi saya tu. Bayangkan itu bukan disengajakan, tetapi dibudayakan. Dah seolah-olah macam dibudaya. Jadi bila kami daripada Sabah Sarawak, kami kan selonggok sekali datang, dah kami rasa kat mana tempat ni. Masa tu yang saya mula didedahkan dengan perasaan ini. Tetapi saya antara individu yang merasakan kalaulah itu situasinya, maka tanggungjawab kita ialah untuk menerjah di situ. So maka di situ saya melihat tidak, sebenarnya manusia ini dia sebenarnya semuanya sama. Mungkin kita ada keinginan, sama ada kita make an effort melakukan ataupun membuat sesuatu itu dengan sengaja kita pergi. Macam saya dengan Mail, saya kata okey, kalau saya tidak kalau you tak tegur saya, biar saya tegur you. Bila saya kata tegur tu bersalam ke whatever it is. Tapi kita ni kadang-kadang kita refrain ourselves. So begitu juga dalam dengan kehidupan. You hanya bila saya kata you tu, kita hanya tahu merasai apa itu erti penerimaan hanya apabila kita menjadi minoriti. Macam saya jadi minoriti bila saya di Semenanjung. Cuba Mail tiba-tiba dihantar ke nun dekat pelusuk tempat di Sabah Sarawak, entah di kawasan pedalaman di Sabah Sarawak di mana tidak ada orang Melayu melayar. Daripada Semenanjung, pasti Mail akan terpaksa perlu melakukan sesuatu untuk mengintegrasikan diri dalam masyarakat tersebut. Jadi balik kepada apa yang disebut tadi, majoriti dan minoriti. So memang itu betul, itu nombor satu. Itu dari segi demografi. Yang kedua, memang apa kata orang, kami banyak perkahwinan campur. Dalam keluarga saya aja ada dua cousin saya memang convert to Islam. Jadi kalau orang lain nak bercerita pasal Islam, orang lain nak bercerita pasal Buddhis, saya tak ada cousin lagi. Tapi anak saudara saya berkahwin dengan basic idea tu ada Cina. So jadi kami tidak pernah melihat uni Cina ke uni apa. Dia bukan hanya dalam konteks percakapan, tapi even kehidupan harian. So jadi itu yang benda tu mungkin betul lah kata Sabah di Sarawak mungkin semula jadinya dah lebih mudah lah. Kalau di Semenanjung tu perlu ada usaha lah, sebab pendidikan kita, sekolah kita, perumahan kita. Mungkin dalam konteks ini to preserve the identity, mengekalkan identiti itu tidak menjadi kesalahan, tetapi perlu ada penerimaan untuk budaya dan juga pengamalan oleh masyarakat dan bangsa lain. Menghormati juga sangat-sangat penting. Bukan hanya kita menerima seadanya, tetapi we must respect. Kita perlu menghormati sesama kita. Jangan kita mengharapkan orang itu hormat kita, tetapi kita sendiri tidak melakukan perkara yang sama. Untuk menjenihkan ataupun to make it less tense pada malam perayaan ini, Prof Dr. Jessica, mungkin ini ruang yang terbaik kerana Prof Dr. banyak bercakap, menulis berkenaan masyarakat madani. Malaysia Madani, satu gagasan idea yang diilhamkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan kebersamaan ini sudah banyak diletakkan dalam apa jua kerangka political mileage ataupun apa jua kerangka nasional yang dibawa. Jadi kebersamaan dan dihubung kaitkan dengan masyarakat madani, apa kisahnya? Apa mungkin korelasinya? Baik, salam sejahtera, salam perpaduan. Selamat Aidilfitri boleh kita ucapkan. Terima kasih. Baik, sebenarnya saya ingin menyatakan tentang perkataan kebersamaan di sini yang saya tekankan. Saya secara peribadi saya merasakan bahawa kebersamaan itu lebih banyak kita melihat pada mula proses. Kita bercakap, kita bersama-sama pada mulanya untuk membuat suatu perkara, cita-cita, pemikiran bersama. Tetapi apabila proses itu berjalan, ke akhirnya di mana kebersamaannya? Kalau pemikiran tidak sama, ada yang akhirnya tidakkan, ada yang undur diri, ada yang pergi tempat lain. Saya melihat banyak wujud sikap individualistik sekarang ni dalam masyarakat pada hari ini, bukan semua, segelintir, di mana menyatakan bahawa saya buat perkara ini untuk apa? Adakah saya buat perkara ini saya dapat untung, kepentingan saya? Kalau sekadar untuk tidak mendapat apa-apa, untuk apa saya buat? Itu merupakan satu sikap yang perlu kita lupuskan, yang perlu kita pastikan tidak berlaku pada masyarakat madani. Jadi masyarakat madani perlu ada satu pemikiran,
satu cita-cita yang sama untuk kita bersama-sama. Menurut Kamus Dewan ASEAN keempat menyatakan bahawa hal yang bersama, kebersamaan itu perlu ada. Kalau kita lihat, ini saya rujuk kepada Al-Farabi menyatakan bahawa asas kepada kebersamaan itu adalah kebahagiaan sejati. Apabila kita ada kebahagiaan sejati, kita ada sikap yang gembira, selesa, selamat, sempurna, maka itulah kita dapat bersama-sama dalam masyarakat Madani. Macam perayaan lah. Bila kita rasa, wah, bila hari raya saya rasa begitu gembira dengan Datuk Madani daripada luar lagi. Kami kata tak ada ketupat ke, tak ada makanan ke, begitu gembira sekali ingin merayakan. Jadi kebersamaan itu perlu ada dalam masyarakat Madani dengan 6 rukun tadi yang kita perlu ada. Kita tahu kemampanan, kesejahteraan, ya, kita perlu ada hormat, daya cipta, ihsan dan juga yang paling penting mesti ada 6 rukun itu bersama kita. Bersama untuk memastikan masyarakat Madani tercapai lah. Ya. Lepas siaran ni kita makan elemen London. Ada di belakang. Dah ada ke tadi? Ada Pak Menteri dah tunggu nanti ya. InsyaAllah. Baik. Dengan rendang sekali. Itulah dia bila Prof Doktor bercakap tentang kebersamaan itu mungkin mudah untuk dilafazkan, tetapi pengamalannya itu bagaimana? Untuk mewujudkan kebersamaan bagaimana? Kerana set pemikiran setiap masyarakat, malah individu mungkin berbeza. Dalam satu kaum, bangsa yang sama pun pemikirannya berbeza, pahamannya politiknya berbeza, mungkin anutan agamanya juga berbeza. Jadi apa mungkin boleh dicadangkan kaedah cara untuk mewujudkan? Baik, Ismail Datuk, dengan izin saya nak memetik daripada syarahan di Festival Istilah di Jakarta oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia pada 26 September 1996 mengatakan bahawa tentang sistem sosial yang teratur yang perlu ada untuk memastikan bahawa untuk menjamin kebebasan dan pastikan ada perseorangan, ya, kebebasan perseorangan untuk bersuara sebagainya, dan juga kestabilan masyarakat yang perlu ada pemikiran dan tindakan bersama untuk kemampanan. Jadi saya melihat bahawa untuk tadi bagaimana interpretasi, memang senang kita bercakap setiap hari kita cakap kebersamaan masyarakat Madani, tetapi konsep tu kalau Datuk mungkin saya nak tanya Datuk jugalah boleh kan, konsep tu masih ramai lagi kaum minoriti yang tidak begitu memahami sebenarnya masyarakat Madani. Seperti orang Cina datang bersama saya, orang India kata sebenarnya apa itu masuk Madani. Jadi apa yang perlu adalah bagaimana kita nak pastikan dia berjaya, kita perlu memberikan lebih banyak lagi apakah itu Madani supaya tidak ada wujudnya salah faham. Apabila dia kata Madani, ada yang salah faham bahawa dia akan ke arah Islam. Jadi menyebabkan mereka takut kalau Madani bagaimana. Jadi kita perlu menerangkan, memang dah terang, masih belum cukup. Ya, kita nak yang lebih ringkas, yang lebih konsep-konsep ringkas supaya dalam bahasa Mandarin mungkin, dalam bahasa Tamil, untuk memastikan bahawa Madani itu diterima. Ya, kerana kita memang perlukan satu peradaban yang mulia, etika. Ya, masih setuju. Sekarang ini memang nilai-nilai murni semakin kurang. Ya, kalau saya bagi contoh, ya, semasa perjalanan saya balik daripada UUM hari itu di Institut Malaysia, dalam LRT sendiri, kita melihat apabila ada orang lebih warga emas berdiri, tidak ada pun ya orang muda yang bangun untuk memberikan tempat duduk. Itu berlaku di depan mata. Begitu juga dah nampak kurang nilai-nilai adab itu. Kita memang setiap hari bercakap, tapi di manakah nilai adab sebenarnya? Dan patriotisme pun dengan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia ni kan, memang kita selalu menekankan sikap patriotisme. Anak-anak muda kita macam makin kurang sikap patriotisme kepada negara. Kita perlu buat sesuatu untuk mewujudkan kebersamaan dalam masyarakat Madani. Prof Dr. Jessica bercakap berkenaan tentang hormat menghormati, ya. Sikap individualistik, Prof Datuk. Apakah disebabkan kemodenan dan dunia material pada semakin berevolusi ini menyebabkan sikap individualistik semakin terbina ataupun semakin terungkai dalam diri individu? Okey, terima kasih Ismail. Terasa sangat tua tau. Sebab bila disebutkan dikaitkan dengan individualisme, sifat individualistik ini sering dikaitkan dengan anak-anak muda. Sebenarnya orang tua pun sama juga. Okey. Bukanlah, Amin. Kalau nak dibandingkan, pastinya yang lebih kita macam Dr. Jessica katakan lebih kelihatan di kalangan anak muda. Okey, apakah antara bagi saya, pandangan saya peribadi, bukan saya daripada latar belakang ekonomi, tapi tak adalah membuat kajian ilmiah apa yang menyebabkan punca mereka itu menjadi individualistik. Tapi bagi saya apa yang berlaku sekarang, perkembangan gadget for example, antara gadget dan juga teknologi sekarang. Teknologi ini mewujudkan kita menjadi manusia yang we can live all by ourselves. Kita boleh hidup sendiri tanpa memerlukan orang lain. Saya datang dari latar belakang ekonomi yang sangat mengutamakan social economy. Ekonomi yang berteraskan sosial, yang saya sering bercakap tentang masyarakat yang di peringkat saya bercerita tentang akar umbi, saya bercerita tentang masyarakat. Saya melihat apa yang berlaku sekarang, berlakunya penghakisan dari segi hubung keakraban itu. Kalau nak sebut akrab tu jangan ceritalah. Ini nak ada kesatuan pun tak ada. So jadi
Buncanya antara sebabnya tadi saya kata satu ialah teknologi, and then yang kedua konsep kita tidak ada our loyalty to anybody anymore. Okey. Okey. Kalau dulu saya duduk di rumah panjang. Okey, saya duduk rumah panjang. Macam mana sekalipun saya perlu apa kata orang akur kepada pantang larang semua-semua yang berkaitan dengan apa yang dituntut oleh masyarakat. Sekarang saya duduk di Bandar Baru Bangi, saya tak kenal neighbor saya. Okey. Neighbor saya lagi tak kenal saya. So jadi maknanya saya lebih kenal saya punya kumpulan sebenarnya WhatsApp group. Ya. Yang bertanya pagi awal pagi tanya saya ialah WhatsApp group yang ada sebahagian ataupun separuh daripada mereka I don't even know who they are. Mungkin mediumnya sudah berbeza. Mediumnya sudah berbeza pasti. Okey, jadi yang disebut individualistik juga sebab ruang itu tidak memerlukan kita menuntut kita untuk menjadi why do I need to help you? Contoh, kalau zaman dulu kita perlu akrab dengan neighbor kita sebab dalam keadaan susah kita perlu neighbor kita perlu jiran kita. Kalau kita susah, zaman sekarang you ada insurance company, you ada tempat kalau kematian, at least orang Islam you ada apa nama, you kumpulan surau, kumpulan masjid, akhirat kematian sebab in case ada kematian ada orang yang pasti akan ada. Contoh, sekarang I can just go and pay how much untuk pergi ke tempat untuk kebumian. Kita marah barat macam tu. Tapi kita pun menuju ke situ. Jadi daripada kita lahir sampai kita meninggal, sistem sudah ada menggantikan apa yang dulu kita perlu bergantung. Kalau zaman dulu di rumah panjang, you tengok rumah panjang orang Iban, tangga hanya cuma dua, ujung ni, ujung ni. So kalau you beli, you dapat ikan, you tangkap ikan kan, you menjala ikan, you dapat ikan. Dah lah kena bagi, dah kalau rumah panjang tu kena kongsi. Sekarang you nak ke kongsi, jumpa seekor empurau. Harga empurau 1 kilo 1,000. Bye-bye lah masyarakat. So jadi maknanya sifat itu, so materialisme and then gadget ataupun teknologi tadi antara faktor yang menyumbang bagi saya lah kepada keadaan itu. Dan jadi bermaknanya di sini sama ada kita sedar atau tidak, kita perlu berusaha lebih keras lagi untuk memastikan macam tadi saya dengar Dr. Jessica berkata berlakunya dia sangat khawatir tentang anak muda yang whatever ini. Sebab saya sering menaik MRT, memang betul benda itu, tapi after a while you malah nak fikir. So you begitu. Tapi yang paling kesian kalau kita tengok ada perempuan ada yang pengandung yang mengandung, wanita pun dia ambil. Kadang-kadang kita melihat begitu. Dia kadang-kadang dia seolah-olah kesan domino berjangkit. Apabila sebahagian memulakan sikap seperti itu, maka akan diikuti oleh sebahagian masyarakat lain. Apapun, kita akan meneruskan perbualan dan juga perbincangan kita pada malam ini. Terima kasih Prof Datuk dan juga Prof Dr. InsyaAllah kita akan kembali selepas ini dalam Bicara Naratif. Di sini bermulanya keenakan menu istimewa masyarakat Melayu ini. Intipati utamanya beras pulut dan santan. Gabungan antara satu sama lain itu tidak pernah berpisah untuk membentuk lemang. Dari dahulu ia meraihkan kita. Lemang Mak Tani ni dah lama, sejak saya kecil sudah ada. Lemang ni istimewanya pelbagai kaum dan bangsa akan beli datang ke sini. Sesudah memasukkan beras pulut dan santan ke dalam buluh, kini tiba masanya buluh dibakar untuk memasakkan isi dalamnya. Kerana pengorbanan besar buluh yang membakar diri untuk melindung isi dalamnya, justru itu kita dapat menikmati kelazatan lemang padu Mat Tani. Untuk pembakaran yang sempurna, agar lemang yang dibakar masak sekadar, api yang membakar harus dijaga dengan rapi. Jika tidak, musnah lemang yang diinginkan. Alhamdulillah, habis juga. Ni dah boleh kemas-kemas dah ni. Okey bang. Assalamualaikum. Ni 3 ni saya bawa balik. Saya beli ya. Okey, terima kasih ya. Ya, Datuk Sri. Terima kasih Datuk Sri. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Aid Mubarak. Kullu am wa antum bi khair minal aidin wal faizin wal maqbulin.
sempena sambutan ini yang diraihkan oleh semua umat Islam di negara kita dan seluruh dunia. Saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Mari kita kuatkan semangat kesatuan rakyat Malaysia, membangunkan negara, menyelamatkan negara dan memulakan daripada diri kita setelah Ramadan Karim, kita membersihkan diri, jiwa kita supaya mengangkat martabat keluarga kita, masyarakat kita, negara kita sebagai satu kesatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ni ayah nak pesan pada anak-anak semua. Bila tiba Hari Raya, baliklah ke kampung. Mai jenguk ada orang kat kampung. Ya? Cari rezeki itu rezeki juga. Tapi hakikatnya, jumpa masa raya dengan jumpa lepas raya memang tak sama. Jadi, ingat pesan ayah. Baliklah ke kampung. Raya sama-sama lebih bermakna, lebih meriah. Raya sama-sama. Salam Aidilfitri daripada kami di RTM. Seperti kita tahu, kita ada suatu rencana untuk membuat beberapa anjakan besar dalam Tibet. Apabila saya ada pertemuan dengan Khazanah, beberapa badan-badan kerajaan itu diminta ambil alih institusi Tibet yang ada. Kita ada lebih kurang 500 Tibet di seluruh negara dalam beberapa kategori. Kita belanja untuk satu tahun 6.7 bilion ringgit untuk latihan Tibet. Tetapi kita merasakan perlu swasta ambil alih. Maknanya meminta syarikat termasuk Petronas, Taikom, Tenaga semua ini ambil alih dan bagi latihan untuk memenuhi keperluan. Dan saya fikir ini cadangan yang munisabah dan boleh menghasilkan produk latih yang lebih berkualiti. Ya, terima kasih. Bersua kembali bicara naratif dalam musim perayaan ini. Alhamdulillah, masyarakat madani terus kekal dan juga setia bersama kami di TV1 dan juga saluran berita RTM. Terima kasih juga kepada Prof. Madya Teknologi Dr. Jessica Ong Hai Liao dan juga Prof. Datuk Dr. Madeline. Prof. Dr. Jessica, tadi disebutkan berkenaan tentang konsep idea Malaysia Madani, tetapi kita perlu tahu apakah mungkin pillarsnya, rukun dalam Malaysia Madani dan bagaimana kita menerapkan konsep dan juga rukun ini kepada masyarakat. Ya, Datuk dan juga Ismail, saya melihat pentingnya polisi, polisi yang perlu lebih kukuh untuk melihatkan, untuk menerapkan tadi yang 6 rukun Madani tadi, termasuk dengan telah diumumkanlah oleh kerajaan sebagainya tentang dari faktor ekonomi, kewangan, perundangan, institusi, pendidikan, semua yang begitu penting luar bandar dan bandar. Tetapi model pembangunan negara itu perlu lebih jelaslah supaya kita boleh bersama-sama memastikan kemakmuran negara itu tercapai. Kalau kita melihat dari segi kemampanan, saya cuba ringkaskan, kemampanan kita melihat dari segi kemajuan suatu bangsa dengan kearifan lokal ataupun kearifan setempat. Contohnya negeri tersebut kaya dengan apa, macam Datuk kalau katakan negeri Kedah kaya dengan berasnya ataupun padinya, maka kita pentingkan kemampanan. Kalau dari segi daya cipta reka baharu, rasa memang itu adalah perkara yang sangat penting pada hari ini untuk anak-anak muda melihat dari segi kreatif, dari segi inovatif, bagaimana ingin melahirkan daya cipta dengan yang pentingnya TVET. TVET merupakan perkara yang penting sekarang ini. Memang kita bercakap banyak tentang TVET, tapi dari segi aplikasinya, dari segi bagaimana, adakah telah berjaya digunakan sepenuhnya dari segi daya cipta tadi. Dan ada juga beberapa yang datang saya mengatakan bahawa mereka mempunyai idea-idea yang bernas untuk memberikan pendapat. Tapi katanya kami ini hanya golongan bawahan. Kami nak bagi pendapat tak boleh. Jadi cuma golongan atasan. Jadi saya rasa perlu kalau masyarakat madani kita perlu melihat pada bawah. Semua idea. Kadang-kadang idea mereka begitu kreatif sekali. Walaupun golongan mana sekalipun, mereka punya idea-idea kreatif, anak-anak muda kita. Daya cipta tadi, kesejahteraan yang kita bincang tadi, saya katakan kesempurnaan tadi, dan juga yang paling penting adalah kebahagiaan sejati yang perlu kita ada. Hormat memang saya rasa sangat pentinglah. Hormat saya melihat daripada keluarga. Maksudnya ibu bapa kan, hormat daripada anak kepada ibu bapa, kepada keluarga, organisasi. Kita hormat kadang-kadang, adakah kita hormat seseorang itu kerana kita terpaksa hormat? Atau kita hormat seseorang itu kerana ikhlas? Atau bagaimana kita hormat? Adakah perasaan hormat itu lahir dari keikhlasan hati itu? Saya melihat hormat itu kurang
kurang kerana kita tidak mempunyai ihsan di situ. Kita kaitkan dengan yakin tadi kan, yakin dengan amanahnya. Ihsan tadi rasa sedih juga saya melihat kadang-kadang segelintir tidak mempunyai perasaan ihsan, mereka tidak memahami keadaan seseorang itu, terus mempersepsi, terus menuduh ataupun mengatakan bahawa perkara tersebut berlaku kerana begini. Apa kata kalau kita cuba memahami situasi, mempunyai masyarakat yang lebih beretika, macam kita kata tadi, Datuk katakan di media sosial kan banyak yang berlakunya orang kata serangan cyber, netizen melemparkan perkataan-perkataan yang sedih lah saya baca, kadang-kadang agak mengguris perasaan. Apabila perkataan-perkataan itu sentiasa diadakan ataupun disengajakan ya dengan influencer pempengaruh, jadi bagaimana hati kita, jiwa kita, kalau jiwa pun koyak kan, jiwa kita pun tak kebal, ketahanan mental pun makin kurang, ketahanan jiwa dah kurang. Jadi anak-anak muda kita ataupun semua golongan, tidak kira golongan mana pun akan terasa hati itu kerana tidak ada ihsan. Jadi kalau 6 rukun tadi, 6 rukun madani ini kita gunakan, masa tu sangat baik madani ini, tapi digunakan dengan cara yang betul dan diterapkan untuk masyarakat madani untuk membangunkan, untuk kesejahteraan. Saya suka perkataan tadi, kesejahteraan tadi untuk supaya kita ada kesempurnaan dan ada rasa selamat di Malaysia. Kesemua perkataan ataupun mungkin penggunaan patah kata itu sudah lama diamalkan dalam masyarakat Malaysia. Sejak sebelum merdeka lagi sebenarnya. Tetapi dalam konteks Malaysia Madani, masyarakat Madani ini sudah pasti fokus dan juga tumpuannya ini, suluhan masyarakat adalah kepada bagaimana mempertingkatkan amalan dalam konteks perpaduan dan mungkin memperbaiki cabaran yang mendatang atau kelemahan yang kita sedia maklum sebelum ini. Jadi apa mungkin Malaysia Madani ini boleh menyediakan ruang memperbaiki kelemahan dan menyediakan penyelesaian kepada masalah-masalah yang berbangkit. Ya, saya lebih suka melihat kepada kepentingan interaksi sosial. Memang betul lah seperti Datuk Kecil bincang tadi kan, banyaknya dalam orang kata WhatsApp, dalam menggunakan rangkaian sosial seperti internet dan sebagainya. Tetapi sebenarnya interaksi sosial itu sangat penting untuk melahirkan masyarakat yang lebih beradab, beretika, mempunyai semangat yang lain. Kalau kita boleh daripada berhadapan. Saya harap bahawa lebih banyak program-program yang boleh dikembalikan semula, yang boleh menyuntik semangat tak kisahlah anak muda ke, belia ke ataupun siapa saja, supaya memahami semula dengan adanya program-program macam Dupi Al-KN kan. Kalau ada lagi semula, mungkin dengan nama lain ke yang boleh memberikan banyak sejarah untuk penghayatan sejarah dan sebagainya. Kita perlu lebih banyak berlakunya interaksi sosial, tidak mahu berlakunya jurang antara kita. Dan satu lagi yang saya rasa dalam pada hari ini adalah anak-anak muda ni ketahanan mental dan jiwa dia tidak begitu kukuh. Kita perlu adanya bonding di situ supaya mereka lebih merasai nilai-nilai kasih sayang itu perlu dipraktiskan. Jurang tadi kalau boleh dirapatkan antara senior dengan junior, kita bersama-sama duduk untuk bincang untuk organisasi, kejayaan sebuah organisasi dan juga untuk negara. Bukan lagi awak buat sendiri, masing-masing mempunyai sendiri, tapi kita perlu bersama. Kita perlu belajar pada senior. Senior mempunyai banyak pendapat. Saya belajar dengan Datuk Badali juga. Datuk tadi bagaimana ingin menjadi lebih baik. Jangan kita rasa bahawa kita terlalu hebat. Dan kita perlu tak kira sama ada yang lebih senior atau lebih junior, kita perlu bersama-sama. Saya lihat perlu dipraktiskan untuk kembali kepada basic tadi, pada asas interaksi sosial tadi. Cuma berguru dan belajar itu mestilah guru yang betul. Kena tidak mahu ibarat tetap mengajar anaknya berjalan, Prof. Datuk. Masyarakat Timur, khususnya Asia, mementingkan aspek elemen keluarga. Mana-mana kita pergi, keluarga diutamakan. Malah sedari dahulu lagi amalan perayaan bersama keluarga, apa jua konotasi dan juga apa jua acara mesti diutamakan bersama dengan keluarga. Cuma dalam konteks ini, apabila kita melihat masyarakat yang berevolusi ini, apakah penghakisan terhadap kepentingan kepada keluarga dan juga mengejar kekayaan duniawi menyebabkan suatu penerimaan dari segi perpaduan dalam keluarga itu juga semakin terhakis dan saya ingin berkongsi sebahagian daripada pengalaman penyelidikan yang saya lakukan. Itulah yang peluang untuk saya melihat, menterjemahkan apa yang berlaku di peringkat research dan bagaimana ini. Saya ambil kajian saya, antara kajian yang saya lakukan ialah tentang migrasi. Saya membuat kajian tentang penghijrahan. Antara punca yang kita lihat ialah faktor tolakan dan faktor tarikan. Faktor tolakan orang berhijrah dari luar bandar ke bandar atau dari satu tempat ialah keadaan itu mungkin keadaan ekonomi tak mencukupi. Jadi apa yang berlaku ialah kita melihat, saya membuat satu kajian di satu negeri lah, masih lagi kajian sedang berlaku. Saya pergi ke flat PPR dia. Saya pergi ke sebab menggaji
yang memang dekat dengan hati saya, B40 lah. Okey. So flat 12 tingkat. Okay. Dan di situ saya mengharapkan bahawa mereka ini kebanyakan dan kawasan itu tidak jauh dari kampung. Jadi majoriti daripada mereka itu adalah orang yang dulunya datang dari kampung, mereka dapat duduk di flat itu menyewa dan sebagainya. So saya mengharapkan wujudnya keakraban dalam masyarakat. Sebab saya rasa mereka ni kita stereotip orang kampung, mereka ni daripada golongan B40 berbanding dengan T20, gated community. Sebab kita stereotip, kita suka mengkelompokkan. Tapi bila saya membuat kajian, saya mendapati bahawa kehidupan mereka hampir serupa dengan apa yang berlaku di kalangan M40 dan juga T20 dari segi sosial dia. Apakah faktor geografi menjadi kuncinya? Geografi satu dan juga satu tadi dikatakan ialah social change, perubahan sosial, yang berlaku di mana tuntutan kehidupan bandar itu menyebabkan mereka terpaksa berubah. Terpaksa berubah yang menyebabkan macam saya kata tadi, kalau dulu di kampung you memang macam mana sekalipun you kena kenal your neighbor. Yang ini dia kata yang dia jumpa cuma dalam lift. Sebab itu ada yang sebab dia 12 tingkat jadi dia ada lift. Dan lift pula biasalah tu. Kadang-kadang lebih banyak tak berjalan daripada berjalan. So jadi itu satu. And then yang kedua dia kata they have to set up persatuan. Dan persatuan is all about competition. Persatuan itu mesti berkait dengan politik dan jadi di situ juga timbul masalah isu etniknya dan di situ timbul gendernya. Maksudnya kalau presiden majoriti mesti lelaki. Yang tukang pasang ribbon mesti perempuan. Ataupun jadi sekretari mesti perempuan. Jadi dia tidak seperti apa yang kita faham ataupun yang kita idolizekan. Itu yang profesor saya dulu masa saya buat PhD. Dia suka sebut kata do not idolize the situation. Macam jangan terlalu mengidolakan. Sebab kita mengimbau masa lampau yang kita kata alamak seronoknya kalau dulu macam tu. Jadi sekarang, jadi pembandaran itu membawa perubahan dalam masyarakat. Mungkin desakan ekonomi menyebabkan masyarakat sudah tidak mempunyai masa untuk bergaul mesra ataupun bermasyarakat kerana yang lebih penting adalah untuk memastikan food on the table. Mungkin masa untuk bermasyarakat itu ada tetapi tidak seluang seperti yang sebelumnya. Betul. Itu memang sebahagian besar daripada masalah itu berpunca daripada situ. Itu kalau kita lihat M40 saya tak sampai lagi T20 punya kajian, saya sampai B40 dengan M40. So memang antara punca sekarang especially of late ni isu berkaitan dengan kos sara hidup dan sebagainya, majoriti daripada mereka yang saya kaji itu mempunyai pekerjaan lebih daripada satu atau dua So more than one Jadi bermaknanya di sini peluang untuk mereka even dengan keluarga amat terhad. Kadang-kadang anak tidak pernah pun melihat berjumpa, tak sempat jumpa mak bapak dia. Keluar gelap balik pun gelap. Betul. Kawan saya kata dia keluar daripada rumah dia, dia kata dia tak tengok pun rumput. Warna rumput, dia tak tahu macam mana warna rumput. Dia balik pun waktu malam. Jadi kita sudah menghala seperti negara, kita sering mengata barat. Sebenarnya bagi saya barat itu bukan ni sebab saya pernah study di luar negara. Saya melihat bagaimana ada usaha yang gigih dalam masyarakat dia untuk membuat event macam apa yang Jessica kata tadi. Kita perlu ada program yang disengajakan. Dia tidak boleh berlaku hanya muncul sebegitu saja. Jadi maknanya there must be a systematic effort. Maka di sini sebab saya duduk di Bandar Berubangi, jadi Bandar Berubangi itu orang panggil macam Serambi Mekah jugalah. Majoritinya orang Melayu. Saya seorang aja orang Iban. Di situ saya tengok keakraban masyarakat yang pergi ke surau. Kalau dia ada kawan surau. Tapi apa berlaku kalau you bukan seperti Bandar Berubangi itu bukan orang Melayu. Saya yang mix kawasan perumahan yang ni. Jadi, maka dalam konteks ini rumah ibadat itu adalah penyatuan untuk intra-etnik. Yes, betul. Bukan interetnik. Jadi kita ada interetnik, intra-etnik itu belum lagi kelas, social class lagi. Social class kalau kita mengambil kelas lain pula isu dia. Dia mungkin dia jadi kelab kepada satu-satu kelab saja. Jadi bagi orang yang berpendapatan tinggi, mereka boleh menjadi ahli kepada big social class, club. Jadi yang eksklusif lah kan. Jadi orang yang berpendapatan rendah, jadi kalau dia tidak ada usaha yang semacam tu, jadi
tergapai-gapai begitu. Itu tidak lagi termasuk lagi kita dengan orang daripada orang asing lagi yang duduk dalam kawasan perumahan kita. Jadi benda ini membawa kepada apa kata Prof Syamsul suka guna stable tension. Okey. Dia tension, berlaku tension di situ. Tapi benda ni dia menggelondak kat bawah ajalah. So something has to be done. Okey. So jadi program yang sebegini disengajakan. perlu ada program yang disengajakan. Okey. Dia tidak boleh kita mengharapkan kita harap jelah kita harap kalau anak-anak muda untuk sedia we need to have systematic effort. So mungkin antaranya ialah disampaikan media secara berulang-ulang. Yes, and media must play a very important role. Jangan hanya bila TV program, kalau program menggunakan RTM, semuanya cerita Melayu je. Sia tak ada Jessica dengan saya. Itu di sini sekali-sekala je kita ada. Tapi maknanya kalau macam satu program tu, kalau kita tengok TV, bukan TV, cerita Melayu zaman dulu, ya ampun, I love cerita P. Ramlee. Tapi di TV2 ada drama Mandarin. Selalu popular tu orang tengok. Alright. So benda macam itulah. Tak apa, Prof Datuk dan juga Prof Doktor, kita nak berjeda seketika dan kita akan kembali selepas ini dalam Bicara Naratif. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, bersyukur kita atas nikmat yang diberikan dapat kita menyambut Syawal yang mulia ini dalam suasana harmoni berbekalkan semangat perpaduan Malaysia Madani. Eratkan silaturahim dengan berkumpul bersama keluarga, suburkan amalan ziarah dan kunjung-mengunjung sesama kita. Berhati-hati di jalan raya dan jaga keselamatan diri, keluarga serta orang sekeliling. Warga perkhidmatan awam akan terus melaksanakan tanggungjawab berhikmat untuk negara bagi memastikan kelangsungan penyampaian perkhidmatan awam kepada rakyat berjalan dengan lancar. Kepada pejabat awam yang bertugas di hari Lebaran ini, selamat menjalankan tugas, laksanakan amanah dengan sebaiknya. Saya pada kesempatan ini ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh umat Islam, khususnya warga perkhidmatan awam Malaysia walau di mana jua anda berada. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bersuh kembali bicara naratif kebersamaan masyarakat madani. Cukup mudah untuk kita melafazkannya, Prof. Doktor. Pengamalannya itu mungkin mengambil masa dan juga melalui satu cabaran dan juga perjalanan yang berliku. Tetapi sudah pasti aspirasi kepimpinan pada ketika ini komited dan juga fokus untuk merealisasikan hasrat Malaysia Madani. Jadi apa mungkin tanggungjawab kita bukan hanya dipertanggungjawabkan pada pemimpin, tetapi masyarakat itu sendiri perlu memulakan atau initiate the idea of Madani dalam kerangka set tingkah laku dan juga kerangka bergaul sesama masyarakat juga. Ya, masyarakat perlu diberi peluang lah ya untuk bersuara, memberikan pendapat ataupun ide-ide yang bagus yang kita katakan tadi berkaitan daya kreatif, berkaitan dengan bagaimana ingin memberikan orang kata pengalaman mereka. Mereka diberikan peluang bukan sahaja pada atas saja kita berikan pendapat tetapi pada semua pihak. Jadi masyarakat itu perlu juga datang ke depan untuk mengatakan apa yang kami boleh bantu kepada negara. Khidmat komuniti ya, subjek ada aturan khusus yang ada di universiti dan sebagainya juga satu subjek sangat baik. Dan saya mengajar subjek tersebut, pelajar-pelajar begitu komited dan sangat berminat dan memberikan idea-idea yang sangat menarik apabila memberikan pendapat saya bahawa apa kata kita buat program begini yang boleh membantu masyarakat. Daripada pelajar-pelajar itu sendiri mempunyai idea yang bagus. Jadi kita selalu kata pelajar-pelajar kita ni tidak ada semangat, tapi tidak. Kita tidak memberikan peluang kepada mereka. Apa kata kita bagi peluang kepada mereka dengan orang kata mungkin bukan bayaran yang banyak atau allowance yang sedikit, tapi memberikan mereka semangat, penghargaan. Kita perlu lebih banyak mempercayai mereka, kepercayaan dan juga menghargai. Saya masih rasa masih kuranglah penghargaan yang ada pada masyarakat pada hari ini. Masyarakat Madani ini perlu ada sentiasa mempunyai sikap menghargai. Ya. Ingin saya terapkan di sini, Datuk. Saya rasa macam banyak yang orang buat macam-macam pun tidak hargai. Akhirnya kata, kenapa saya nak buat kalau saya tak dihargai? Lebih baik saya menjadi sikap tadi individualistik. Saya buat sendiri. Kalau saya membantu, akhirnya saya pula kena marah dan saya mengalami masalah di situ. Itu adalah satu konsep atau satu perkara yang perlu kita lihat kembali supaya semua pihak masyarakat diberikan ruang dan peluang untuk give back to the community. Baik, satu pandangan yang konklusif dan juga jelas. Prof. Datuk, kesimpulan yang ringkas, saya nak kaitkan berkenaan rasa hormat. Ya. Pepatah Inggeris ada mengatakan hormat itu bukan diberikan tetapi diperoleh. Ya. Melalui mungkin tugasan dan juga mungkin set tingkah laku kita, bagaimana kita bereaksi kepada masyarakat ataupun orang lain. Jadi bagaimana membentuk rasa hormat itu dalam konteks kerangka budaya masyarakat ini. Okey, tadi saya selepas mendengar apa yang Dr. Jessica katakan, ya, Madani memang satu konsep yang agak sukar untuk difahami. Ya. Apabila ia mula diperkenalkan, ramai mengatakan, alamak, kita tidak masuk Islam ke, dah risau, dah saudara mara saya. Kerana tiba-tiba dia macam seolah-olah ia adalah satu ungkapan yang berkait macam very Islamic, berbunyi Islamik sebab sebelum ini kita ada bangsa Malaysia, kita ada kemakmuran bersama. Jadi bunyinya agak berlainan sedikit, tiba-tiba Madani. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, kita kata tertunjang dia tu dan teras dia tu, sebenarnya kalau kita perincikan satu persatu, satu yang apa yang Ismail katakan tadi ialah benda yang kita amalkan sebelum ini. Now how do we translate? So one the concept of hormat, menghormati. Hormat, it can be hormat sesama kita. Okay? Satu lagi kita menghormati mereka yang lebih tua. Itu yang kita diajar dalam budaya kita. Tetapi bila balik daripada barat, saya study dekat saya diperkenalkan pada satu lagi konsep. You juga perlu menghormati orang yang juga muda daripada kita, yang rendah daripada kita. So konsep ini ialah maknanya that's why it's called saling hormat menghormati. So saya menghormati Ismail. Yes, dia mesti timbal balas, ya, mutual. Dan saya juga suka nak memetik apa yang you katakan tadi. Kalau kita nak menghormati orang tu, biarlah orang tu tingkah lakunya pun yang layak dihormati. So jadi apa yang dikaitkan bila kita nak sebut tentang Madani pada perbincangan kita pada hari ini ialah sebenarnya ia adalah satu konsep yang sebenarnya dah lama kita amalkan. Tapi sekarang perlu kita imbau kembali dan kita amalkan terus. Okey, baik. Juga pandangan yang menarik. Terima kasih Prof. Datuk, terima kasih Prof. Doktor bersama dengan kami meluangkan masa pada musim perayaan ini. Juga terima kasih pada anda menonton kami dalam bicara naratif Selamat Beraya bersama keluarga. Sudah pastinya perpaduan itu ibarat jari jemari ini panjanglah saja tidak sama, tapi andai kita genggam padu menjadi satu akan membentuk dan juga mampu untuk menangani apa jua anasir yang mendatang. Terima kasih bersama dengan kami dan juga teruskan siaran anda di saluran berita RTM dan juga di TV1. Dengan itu, Assalamualaikum, selamat beraya, salam Malaysia Madani.